Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, semalam saya sebut di Masjid Matang Haji Hassan. Ayah-ayah cuba ambil manfaat daripada apa yang saya nak kongsi ni. Hak ni tak ada kena mengenai, lari tajuk sikit lah. Sekejap kita masuk balik. Minta maaf, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin", apabila Allah dia berkenan dengan satu-satu manusia, apabila Allah berkenan dengan mana-mana manusia, Nabi sebut ista'malah, Allah akan guna manusia tu. Allah akan guna manusia tu. Sahabat-sahabat tanya, kaifasta'malah ya Rasulullah, kaifasta'malah, macam mana cara Tuhan guna manusia ni? Baginda bersabda, an yuwaffiqahu li'amalil khairi, Allah akan bagi kemudahan dekat orang tu untuk dia buat baik. Allah bagi kat dia ruang untuk dia buat baik. Tak berapa faham Ustaz? Macam ni bahasa kampung kita. Orang lain tak dan sembahyang berjemaah 5 waktu di masjid, tak dan, kalut lah macam-macam alasan. Tapi hamba Allah tu dan. Dia dan. Orang lain tak dan nak sedekah, kalut apa, lepas raya sesak lah apa Ustaz, tak cukup duit dan sebagainya. Tapi hamba Allah tu dan. Orang lain tak dan nak bangun tahajud Ustaz, balik malam tidur lena letih Ustaz. Tapi hamba Allah tu dan. Orang lain tak dan nak pergi mesyuarat usrah apa, tak dan Ustaz, kalut Ustaz, lepas-lepas balik tu kalut, tak dan Ustaz. Hamba Allah tu dan. Orang lain tak dan buat kerja amal makruf nahi mungkar, tak dan Ustaz, duk bercara tajuk bini dengan anak-anak di rumah Hamba Allah tu Tuhan bagi kat dia dan. Bila dia dan faham kot dan tu noh. Dan tu sempat lah. Bila dia dan makna tu tanda Tuhan kenal kat dia. Minta maaf, tu tanda Tuhan guna dia. Tu tanda Tuhan sedang guna dia. Bila Tuhan guna dia, tu tanda Tuhan kenal kat dia. Soalan yang kita patut tanya diri kita malam ni sama-sama, agak-agak Tuhan guna tak kita ni? Tuhan guna tak kita lah ni? Guna tu apa maksud dia Ustaz? Kita melakukan amalan yang menguntungkan akhirat kita, menguntungkan akhirat orang lain, tu kira guna lah. Kalau kata daripada bangun tidur sampai tidur balik, kita buat benda yang menguntungkan akhirat kita, akhirat orang lain, makna Tuhan sedang guna kita. Tapi kalau kata start daripada bangun tidur sampai tidur balik, dia buat benda-benda yang tak mendatangkan keuntungan akhirat, takut-takut Tuhan tak guna kita ni. Tuhan bagi kita hanyut macam tu ya. Takut tu kan. Orang lain bangun boleh sembahyang subuh berjemaah di Masjid Surau, kita tak dan, kita jaga 6.45. Habis tu sembahyang Ustaz, sembahyang di rumah. Nabi suruh wirid sampai matahari terbit. Orang di masjid boleh wirid macam-macam dan sebagainya, panjang wirid mereka. Kita habis sembahyang tak dan Ustaz, lipat sejadah kalau nak pergi kerja. Orang lain boleh buat banyak benda dari siang hari Ustaz, kita tak boleh, habis masa buat kerja lah. Itu pun kalau niat kita lillahi ta'ala, kita dapat ganjaran pahala, kerja jadi ibadah. Tapi kalau pergi kerja nak dapat duit, kosong. Pipis mata Ustaz, nak beli gaji, tak kerja tak ada duit Ustaz. Pergi kerja baru dapat gaji, duk niat macam tu, tak ada apa ke? Orang lain pukul 4, pukul 5 balik boleh buat macam-macam benda manfaat yang lain. Dia balik sangkut dalam jam. Tak apalah sangkut dalam jam, tapi duduk dalam jam pun tak buat apa. Duk lah nak zikir ke baca Quran, tak ada. Duk maki je dah. Nampak dia tak ada apa. Orang lain maghrib kalau nak mari dengar kuliah mayang maghrib apa semua, dia tak macam tadi buka TV. Maaf sekiranya aku tak sempurna. Nampak? Tuhan bagi kat dia kalut kot tu. Orang lain pukul 10, 11 balik Ustaz, mesyuarat, usrah apa semua ada Ustaz. Dia ada 10, 11 balik buka tengok wrestling. Tengok apa? Brock Lesnar, Kane. Tu ya. Faham ke saya duk cerita ni? Orang lain malam boleh bangun tahajud usilan sampai tak tidur malam. Orang ni Tuhan bagi kat dia lena sampai ke pagi, celik-celik subuh ya. Takut-takut orang macam ni, contoh orang macam ni, takut-takut Tuhan tak pakai dia, Tuhan tak guna dia. Bila Tuhan tak guna dia, tu tanda Tuhan tak berkenan kat dia. Yang kita takut, kita lah yang masuk kategori Tuhan tak berkenan. Tu yang saya sebut malam ni bersekalian. Kita hari ni nampak gaya nak kena buat dah perubahan.
Sebab itu hari ni kita minta apa yang kita belajar, apa yang kita mengaji, apa yang kita tahu tentang halal haram, dosa pahala, boleh tak boleh dan sebagainya, buat. Benda tak boleh buat, tinggal. Mudah-mudahan kita masuk kategori Tuhan guna. Mudah-mudahan Tuhan berkenan dekat kita. Boleh dapat sekat tu? InsyaAllah, mudah-mudahan Ustaz. Baik. Cabung sikit je lagi Ustaz. Boleh ke ni? Kan nak lari tajuk sikit. Lari tajuk bila. Nah, tengok nampak tak apa ceria. Nah, yang ujung lagi saya peringkat-peringkat saya cantum Ustaz nah. Baik. Semalam saya sebut, hari ni saya rasa benda ni saya rasa nak kena kongsi, tapi lama dah Ustaz, benda lama lah. Nah, saya rasa yang tengok video ni pun berapa kali dengar dah, tak apalah, hari ni kita kongsi di sini. Dalam Malaysia ni negeri yang paling banyak perceraian. Antara negeri yang banyak perceraian dalam Malaysia ni Pulau Pinang. Pulau Pinang, negeri Kemetok ni. Negeri halus ya, tapi banyak perceraian. Baru ni ada seorang ustaz mengajak, lama dah lah cerita ni. Ustaz mengajak sekalian. Dia kata nak mengelakkan perceraian, nak bagi suami isteri hidup bahagia, anak-anak muda hari ni tak bergaduh teruk-teruk sampai bercerai ni. Dia kata senang ya. Dia kata orang lelaki-lelaki ingat dua benda. Orang perempuan satu. Itu ya. Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini, yang mana yang dah berkahwin tak ada masalah, balik cerita dekat anak lelaki kita hak menikah. Bagi tahu kat dia, hang ni bila menikah hang ingat betul-betul dua benda ni. Ibu-ibu di belakang, kalau anak perempuan kita nak kahwin atau baru kahwin 5-6 tahun, bagi tahu kat dia, hang ni jadi isteri, ingat satu benda ni saja ya. InsyaAllah rumah tangga elok. Apa dia Ustaz? Hak dua tu. Baik, orang lelaki ingat dua benda ya. Nombor satu, pesan dekat anak. Apa bini kata, senyap sudah. Tu je rahsia dah. Rahsia dia mudah ya. Bini kata apa, senyap. Boleh. Bini kata abang ni teruk lah. Abang ni teruk sungguh. Okey, cukup. Boleh. Abang ni bila pi tak bayar, bil layak tak bayar, tiap-tiap bulan main bil merah abang weh. Malu abang weh. Abang tak apalah pi kerja. Ni dia bagi bil tu, dia bagi kat saya abang, saya malu abang weh. Okey, cukup. Boleh. Abang ni habis isyak 8.30 abang weh. Kalau ustaz tu lajak aku 9 sikit dia abang weh. Habis mayang isyak tu balik lah. Yang duk tenggek di kedai tom yam lama-lama tu buat apa? Okey, cukup. Boleh ke lah? Memang duk buat dah kono. Yang tu satu. Boleh kono. Yang kedua dia kata, buang jauh-jauh perkataan cerai di mulut. Perkataan cerai, buang jauh-jauh. Dua tu ya. Marah macam mana kah, melawak kah, ugut kah, apakah, perkataan cerai tu jangan sebut. Dia kata insya-Allah hidup bahagia. Pasal ada setengah orang lelaki hari ni dia nak ugut bini dia, dia keluarkan perkataan tu. Sebab tu hari ni bagi tahu ke anak, macam mana pun jangan sebut perkataan tu. Dua tu aja, insya-Allah bagi orang lelaki. Dia kata orang perempuan satu ya. Orang perempuan apa yang suami suruh buat. Itu ya. Suami suruh apa pun buat. Boleh kan? Tak payah bunyi, tak payah kata, tak payah apa, buat dia. Saya bagi contoh-contoh yang selalu saya sebut. Suami gerak ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu di belakang ni, suami gerak pukul 2 pagi. 2 pagi tu dia gerak, dia kata, "Pah, bancuh kat abang teh ais boleh tak?" 2 pagi minta teh ais. Ibu-ibu bangun, pergi ke dapur, bancuh ayak teh, ambil air ketui, buh dalam cawan tu, pergi letak kat orang tua tu. Boleh. Jangan bunyi apa sekalian, senyap sudah. Tak payah duk bercakap. Teh ais kau 2 pagi, orang nak lena, esok nak kerja, dah kecil manis. Tak payah bercakap lah. Senyap. Boleh ke tak? Ibu-ibu naik motor dengan ayah-ayah, sambil duk naik motor tu, ibu duk pegang perut dia tu. Dia kata, "Hang lepas boleh tak?" "Hang lepas boleh tak tangan tu? Aku lemah hang tau." Ibu boleh lepas lah. Faham masa tu? Ha. Ibu-ibu duduk, ayah-ayah duduk tengok Gusti. Malam balik lagi pukul 10 lebih. Ustaz berhenti lambat malam ni. Duduk tengok Gusti dengan suami kita tengok Gusti. Ibu-ibu main duduk sebelah dia. Duduk bertenggek tepi dia, duduk serendih dia tu lah. Dia lemah. Dia lemah. Dia kata apa? "Aku rasa dalam rumah ni kerusi banyak lagi kosong." Maksud dia tu, dia suruh kita duduk tempat lain lah tu. Dia lemah kita duduk tepi tu. Ibu pun jangan cakap banyak. Bangun, pergi duduk tepi tu.
Tak payah duduk cakap Allah nak duduk sikit pun tak payah cakap, pergi duduk je. Boleh ke no? Seorang pun tak angguk nampak gaya. Boleh ke no? Boleh Zila no? InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi ayah-ayah nampak gaya ibu-ibu di belakang dah faham. Jadi lepas ni ayah-ayah buat baliklah borang suruh dia pasang. InsyaAllah dia pasang. Yang tu yang tak mau Ustaz oi. Okey. Boleh dapat nak dah ujung tu melawak ayah. Nah, cuma nak minta dua benda bagi orang lelaki, satu benda bagi orang perempuan. Kita minta sama-sama amalkan mudah-mudahan. Benda simple ya. Baik. Sebut sikit lagi nak habis. Allahu akbar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, bila Nabi Ismail terima bagi tahu kata tak apa ayah buat saja, Nabi Ibrahim minta Siti Hajar mandikan anak dia, pakai pakaian yang elok, pakai wangi-wangian yang elok dan sebagainya. Nabi Ibrahim bawa anak dia untuk disembelih. Ketika inilah syaitan datang. Kan syaitan hasut sembelih anak anak seorang ni syaitan nak kerjalah tu. Kan? Dia salah. Tak payahlah duk buat, kan? Kamu sembelih anak ni, kamu dah tunggu 83 tahun. Inilah kerja syaitan. Sebab itu pengajaran nombor 5 kita nak ambil malam ini sekalian. Syaitan dia sentiasa kacau orang daripada buat baik. Itu memang kerja syaitan. Dia akan ganggu manusia daripada buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kerja syaitan. Tak betul? Ni nak mari bulan Ramadan sekalian. Minta bulan Ramadan dah. Bulan Zulhijjah, masalah korban. Berapa banyak orang masuk korban? Dia tiap-tiap tahun masuk korban. Alhamdulillah. Tapi ada setengah orang sampai hari ni dia tak masuk korban lagi. Dia duk makan korban orang kan? Orang buat daging korban, orang buat korban, dia duk beratung awal sekali. Dia kira makan daging korban orang Dia tak buat korban walaupun dia mampu. Pasal apa dia tak buat Ustaz? Syaitan duk abang, tak payah buatlah rugi. Satu. Ataupun syaitan abang ada. Buat apa korban, banyak daging, kalau hang masuk nanti baziak. Dah. Dia nak buat satu-satu kebaikan tapi dia ikut syaitan dah. Allahu akbar. Saya nak sebut bahasa mudah, ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Bulan Zulhijjah ni bila masuk 1 sampai 9, 1 sampai 10 lah. 1 sampai 9 Zulhijjah kita minta puasa. Puasa sekalian. Boleh direct 9 hari, puasa 9 hari. Sebab Nabi bersabda, tidak ada amalan dalam setahun yang paling baik daripada amalan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tadi ni riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kita minta 9 hari bulan Zulhijjah ni puasa direct. Boleh. Malam Ustaz kalau boleh baca Quran, tadarus, boleh qiyamul lail dan sebagainya, bangun 9 malam, 10 malam pertama bulan Zulhijjah tu cukup baik, cukup afdal untuk melakukan ibadah. Siang perhidup dengan puasa, malam perhidup dengan qiyamul lail. Boleh. Dengar puasa tu yang cem saya puasa. Ulama mengatakan min alamati ighraqu bidzunub, tanda manusia tenggelam dalam dosa yang cukup banyak. Adamu syarah sadri, hatinya tak dicerahkan. Translate bahasa kampung kita ni, dia liat, dia payah nak buat dua benda. Tanda dosa manusia tu dosa banyak, dia payah buat dua benda. Nombor 1, puasa sunat, dia cukup payah. Dia berat. Nombor 2, qiyamul lail. Dia tahu kelebihan qiyamul lail tapi dia tak boleh bangun. Dia tahu kelebihan puasa sunat tapi dia tak boleh buat. Itu tanda dosa manusia cukup banyak tu, cuma tak perasan. Sebab tu kita minta lepas ni ayah-ayah ibu sekalian, puasa 9 hari. Siapa tak boleh, tak larat Ustaz, tak larat buat selang sehari. Hari pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-9. Ibu-ibu buatlah sahur, bangun song. Boleh. 9 selang sehari pun banyak Ustaz. Okey, kalau banyak ambil 3 hari yang terakhir tu. Hari ke-7, ke-8, ke-9. Boleh. Banyak agak Ustaz. Kalau tak boleh ambil sehari, hari Arafah tu saja, hari ke-9. Kita di Malaysia raya haji hari Ahad. Jadi hari Sabtu tu puasa sama-sama. Kira esok nak raya haji, hari ni puasa. Sehari boleh. Sehari pun berat Ustaz. Baik, tak usah puasa langsung. Senang. Boleh no? InsyaAllah boleh saja melawak Ustaz. Boleh no? Kita minta sama-sama buat Ustaz. Baik. Bila sampai di tempat sembelihan,
Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anak dia dalam keadaan mengiring. Sebab itu Allah sebut watallahu lil jabin, meletakkan pipi ni, pipi Nabi Ismail ni diletak di atas tanah. Nak sembelih, pipi letak atas tanah dan sebagainya, letak atas tanah supaya Nabi Ibrahim mudah nak menyembelih anak dia. Ketika itulah saya nak peringkas sekalian, ketika itulah bila Nabi Ibrahim ambil pisau nak sembelih, ada riwayat dalam kitab mengatakan sembelih tapi tak lut. Ada yang kata baru nak sembelih. Wallahu alam sekalian. Tapi pendapat yang banyak saya tengok dalam kitab kita ini, dalam keadaan sembelih tu, pisau tu tak lut. Tak lut tu maksudnya pisau tak makan. Walaupun pisau tu tajam. Dalam keadaan Nabi Ibrahim sembelih anak dia, pisau tu tak makan. Dalam keadaan sedang sembelih itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nadainahu an ya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya engkau telah mengikut, membenarkan apa yang kau mimpi. Nampak tak? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujilah tu. Satu ujian daripada Allah pada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi yang kamu dapat itu. Sesungguhnya kami akan bagi balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Oleh kerana kamu taat perintah aku, Allah kata aku akan bagi kepada kamu kebaikan. Pak Azlan, pengajaran nombor 6 kita boleh ambil di sini. Orang yang taat perintah Allah, Allah akan bagi apa hak dia nak. Allah akan bagi ganjaran kepada orang yang dia nak. Saya bagi contoh-contoh simple sudah sekalian. Ayah-ayah yang ada di sini, siapa ada di sini nak minta tolong, rajin sedekah. Tolong kerap sedekah. Nombor 1 sedekah. Nombor 2, siapa ada zakat, zakat kita nak minta tolong settle bang. Jangan simpan, jangan malas, jangan rasa berat. Nabi kata hassinu amwalakum bizakat. Kamu nak jaga harta daripada rosak, bayar zakat. Bayar sekalian. Tak usah takut. Ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu di belakang, ada tak ada masalah kereta sering pecah tayar, motor tayar kerap berlubang, bocor dan sebagainya. Anak cucu balik di rumah, pinggang mangkuk pecah kerap. Sat lagi cermin kabinet pecah Ustaz. Bahasa kampung kita sebut harta kita selalu rosak sehingga terpaksa perhabis duit untuk ganti, beli baru dan sebagainya. Ada? Kalau kata ada Ustaz, tak payah cari teruk-teruk, tak payah mandi bunga, tak payah. Bayar zakat. Alhamdulillah. Bayar zakat ya. Makna ada zakat yang tak tertunai daripada kita tu. Ustaz, kami bayar Ustaz. Kita bayar tak cukup. Baginda bersabda, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsi zakah. Nabi kata harta yang kamu ada di laut ke di darat ke takkan lingkup melainkan bila zakat tak bayar. Tu ya. Pak Zailan, bila manusia tu bayar zakat, Allah akan bagi kebaikan yang banyak kepada dia lepas tu. Mana ada orang bayar zakat rugi kan? Tak ada. Tanya pilih mana. Saya kerja pejabat zakat. Cerita yang selalu sampai pada kita, yang mana bayar zakat, selalu dia akan rasa duit dia makin bertambah. Selalu dia akan rasa hidup dia makin senang. Selalu dia rasa rezeki dia makin murah. Ini Allah sebut ni. Kamu buat apa aku suruh, aku bagi kebaikan pada kamu. Boleh dapat tu Zailan? Satu. Yang kedua Nabi sebut wadawu mardakum bisadaqah. Ubat sakit dengan bersedekah. Ayah-ayah ibu-ibu di sini ada yang ada penyakit tak? Ada tak yang berpenyakit? Siapa yang ada penyakit nak ubat penyakit tersebut? Hadis ni masuk juga dalam Hafizah Nabawiyah, penjagaan diri oleh Nabi SAW. Terjemah bahasa kampung kita ni, cara nak jaga diri yang diajar oleh Nabi SAW. Rajin sedekah. Siapa nak cepat sembuh daripada penyakit, rajin bersedekah. Siapa yang sedekah banyak tapi penyakit tak sembuh-sembuh orang Ustaz, oi. Walaupun penyakit tak sembuh, Allah bagi kamu sabar menghadapi penyakit lah. Dengan sebab kamu sedekah. Dan ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini nak elak daripada kena penyakit kronik, rajin-rajin sedekah. Saya pernah jumpa satu kisah. Boleh ikut sikit ke Ustaz? Nak habis dah. Cerita sembelih ni kira habis lah, penutup dia sembelih tu lah. Saya pernah jumpa satu kisah seorang kaya. Dia simpan duit sampai 2-3 juta. Bila kita suruh bayar zakat, dia tak mau bayar. Dia kata sayang.
sayang. Bila pesan suruh bayar zakat, sayang. Pesan, sayang. Pesan, sayang. Akhirnya Allah bagi pada beliau, dia kena satu penyakit dia Ustaz. Tapi penyakit yang dia kena tu terpaksa diubati dengan kos yang cukup banyak. Dan duit dia belanja berubat tu sampai satu tahap dia terpaksa perhabis duit yang dia simpan hampir 2 juta tu. Dia simpan 2 juta. Bila kita kata bayar zakat, dia kata sayang. Dia kata nak simpan hari tua. Nak simpan hari tua. Padahal umur 60 dah. Nak simpan hari tua. Suruh bayar tak mau. Suruh bayar tak mau. Last kali Tuhan bagi kat dia kena penyakit. Penyakit tu dia pergi berubat merata. Terpaksa habis 2 juta hak dia simpan. Nabi sebut dalam satu hadis, bila zakat kamu tak bayar, Allah tarik duit zakat, Allah tarik separuh harta kamu. Nampak gaya? Benar. Pakcik tu kena. Sebab tu yang ada di sini kita minta sekalian, apa saja perintah Tuhan buat, kamu akan dapat kebaikan yang banyak lepas daripada tu. Boleh no? Tu pengajaran nombor 6. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah kata ni memang ujian yang terang. Wa fadainahu bidzibhin azim. Oleh kerana kamu buat satu pengorbanan yang besar wahai Ibrahim, kami gantikan anak kamu dengan sembelihan yang azim. Saya duk cari kenapa Allah sebut sembelihan yang azim. Yang azim ni kita terjemah yang besar artinya. Rupanya ada ulama sebut kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim AS tersebut adalah kibas yang dibuat korban oleh Habil, anak Nabi Adam. Wallahu alam, ni disebut oleh ulama tafsir. Kan Nabi Adam suruh anak Qabil dan Habil buat korban. Nak tengok korban siapa Tuhan terima. Qabil abang sulung ni, bukan Qabil cerita Hindustan, Melayu Hindustan itu, bukan hak tu salah. Bukan cerita Rusdi Ramli tu, bukan hak tu. Qabil si abang ni dia korban buah-buahan, tapi dia cari hak busuk, hak tak elok, hak ada ulat dan sebagainya. Habil sembelih satu binatang yang cukup sihat, gemuk dan sebagainya, sembelih, letak dua atas gunung. Abang letak gunung ni, adik letak gunung ni. Esok bila pergi tengok, sembelihan Habil, kibas yang Habil sembelih tersebut hilang ataupun tidak ada di atas gunung tersebut, menunjukkan korbannya diterima. Ulama mengatakan kibas tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Sebab itu Allah sebut wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan anak Nabi Ismail dengan kibas yang besar artinya. Nampak tak? Allahu akbar Rasulullah. Kamu taat perintah Tuhan, Tuhan bagi kepada kamu nikmat yang lebih daripada yang kamu ada sebelum ini. Sebab itu pengajaran yang ketujuh, kita minta ambil pengajaran sama-sama. Lakukan pengorbanan, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Allah akan bagi kepada kita nikmat yang cukup-cukup besar, kita sendiri tak dapat sangka. Salamun ala Ibrahim, sejahteralah ke atas Nabi Ibrahim. Sebab itu ayah-ayah boleh tengok kesan daripada peristiwa korban ini. Selain daripada banyak benda saya boleh ringkas percepat Bila Nabi Ibrahim ikut perintah Tuhan, perbuatan Nabi Ibrahim sampai hari ini jadi syariat. Satu. Yang kedua, nama Nabi Ibrahim setiap tahun disebut. Tak betul lah. Bila mari bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim. Bila sebut bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim. Nabi lain ada juga, tapi tak disebut seumpama Nabi Ibrahim. Kerana perbuatan Nabi Ibrahim, Allah sebut, kami kekalkan namamu itu sampai ke akhir zaman. Dan perbuatan baik Nabi Ibrahim ni juga Allah bagi kepadanya selepas itu anak yang baik namanya Ishaq. Sebab itu Allah sebut di dalam ayat yang ke-13 daripada surah ini, ayat yang ke-12, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyya minas salihin. Dan oleh kerana Nabi Ibrahim ni taat, kami bagi kepadanya anaknya yang lain yang menjadi nabi dan rasul juga, namanya Ishaq. Poin mudah aja apa Ustaz? Baik. Kesimpulan daripada cerita ibadah korban ni, bahasa mudah ni ayah ibu sekalian, senang kita ambil pengajaran macam ni. Kesimpulan, Nabi Ibrahim bila taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi segala macam nikmat kepada Nabi Ibrahim. Itu terjemah bahasa mudah, bahasa kampung kita ni. Kamu buat perintah Allah tanpa sebarang ragu-ragu, Allah akan bagi nikmat kepada kamu di atas pengorbanan kamu tu. Hari ni kita nak minta ambil satu pengajaran yang paling simple. Kita buat apa Tuhan suruh,
tinggal apa Tuhan larang, Allah akan bagi kepada kita 1001 nikmat yang kita inginkan, sama ada nikmat dapat di dunia ataupun nikmat tu dapat di akhirat nanti. Sebab itu ibadah korban tahun ni kalau boleh masuk usilan, ambil pengajaran daripada ibadah korban ni. Jangan kira seronok makan daging saja. Boleh ke no? InsyaAllah mudah-mudahan Ibu sekalian sama-sama ambil pengajaran daripada perkara ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Wallahu alam. Baik, yang terakhir sekalian nak sebut berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Yang ni saya sebut ringkas-ringkas, tak payah ni sekalian. Ayah bila datang menuntut ilmu, tak kiralah masjid ke surau ke, antara perkara yang kita cadangkan. Saya tak boleh nak mampu nak sebut semua sekalian tapi setakat yang saya ingat, nombor satu kali kalau masuk majlis ilmu pastikan ada wudu. Wudu. Satu, bagi ada ayat semayang. Nah, satu. Yang kedua, kalau mari masuk dalam masjid ataupun surau, yang kedua bila duduk tu sekalian, niat i'tikaf. Kalau dalam masjid, niat i'tikaf. Jangan masuk duduk buta macam kasar bunyi no. Jangan masuk duduk terus macam tu aja. Niat i'tikaf. Jadi bila kita niat i'tikaf, duduk kita tu dapat pahala di samping kita menuntut ilmu. Dua. Yang ketiga, bila mari mengaji, bawa pen dengan kertas. Kan? Tapi tak apalah, bertam ni daripada semua Imam Syafi'i belakang, jadi selesailah. Selesailah tajuk tu kan. Bawa pen dengan kertas, kerana banyak ilmu yang kita akan dapat daripada majlis ilmu ni. Tiga. Yang keempat, kita minta tolong dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Kerana ada ulama mengatakan kelebihan orang yang mendengar kuliah dengan jelas ni. Sebab tu saya pergi mengajak di Masjid Abdullah Fahim, selalu saya tanya tentang speaker. Bukan kita nak petikai masalah speaker tu, tidak sekalian. Kita syukur sangat-sangat ada orang sediakan speaker dan sebagainya. Tapi mendengar dengan jelas itu penting. Kerana ulama mengatakan di antara kelebihan kamu dengar dengan jelas ni, yang pertama sekali, ilmu tu akan masuk dalam hati. Satu. Yang kedua, kamu akan faham apa yang disebut oleh orang ataupun oleh guru tersebut. Dua. Dan yang ketiga, kamu mudah menyampaikan ilmu tu pada orang lain bila kamu perlu untuk sampaikan. Ayah nak balik cerita ke anak, dengar dengan clear, faham. Dua. Yang ketiga, dia masuk ilmu tu, balik kita boleh cerita ke anak bini di rumah. Tapi kalau kata dengar tak clear, tak faham pula ustaz, hak jenis ni yang balik bila bini tanya, ustaz ajak apa bang? Oh, ustaz tu sedap. Dah lah sedap tu dia cerita apa tadi? Tak tahu dia tu, tapi memang best lah. Tak lena. Nampak? Dia tak tahu nak cerita apa, tapi yang dia tahu best. Tak lena. Ustaz tu memang dia boleh macam tu ya. Dia tak boleh cerita point hak dia dengar tu. Boleh silat. Yang seterusnya bila mari menuntut ilmu silat, kita minta tolong, minta maaf tadi pengurusi dah sebut. Okey lagi lah. Ayah mengaji duduk depan. Ibu-ibu dah lah. Ayah duduk depan. Kerana mengikut ilmu saya sempat belajar di UIA dulu, ada satu kursus sekalian. Di antara ni orang psikologi sebut, dia kata ilmu ni bila ustaz mengajar, orang yang pertama paling dapat hak duduk depan sekali. Bila hak depan dah dapat, kemudian hak nombor 2 tu dia akan dapat kurang sikit. Hak nombor 3 lagi kurang, nombor 4 lagi kurang, nombor 5 lagi kurang. Hak duduk luar dewan masjid lagi kurang. Hak duduk kerusi batu lagi kurang. Hak duduk di rumah saja, buka tingkap dengar saja lagi kurang. Sebab itu ayah boleh tengok kalau kata dalam kelas, selalunya budak-budak hak lena ni, hak pertama okey, dia mari kedua kurang, ketiga kurang, keempat kurang, hak belakang sekali lena. Dia dah tak ada apa dah nak dapat. Sebab tu bila mengaji duduk depan. Hadis clear dalam hadis 40 tu. Kan malaikat Jibril mari duduk terus depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengaji duduk depan. 4. Yang kelima, kita minta waktu mengaji, ustaz mengajak jangan sampuk. Jangan menyampuk orang lain. Bertam okey insya-Allah. Ada setengah tempat kita mengajak, tengah-tengah duduk mengajak ni. Ustaz nak tanya soalan. Tidak beradab. Jangan tanya soalan. Ustaz tak buka soalan, jangan tanya. Ustaz tengah mengajar, dia kata, tuan-tuan ada soalan nak tanya, baru angkat tangan tanya. Boleh dapat zakat tu soalan? Macam duk buat dah yang nampak gaya. Jangan soalan, jangan. Jangan soalan. Ustaz tu bercakap tak
tak kena saya. Walaupun tak kena saya, balik selepas habis majlis bagi tahu pada dia. Jangan angkat tangan, ustaz cakap tak betul tu. Jangan. Baik. Kalau ustaz tu buka ruang untuk soalan, tanya. Dan soalan yang boleh kita tanya cuma 3 sahaja. Jangan tanya lebih-lebih. Berdasarkan hadis Abdullah, dia tanya, ya Rasulullah, amalan apa paling afdal? Nabi kata semayang. Summa ai, apa lagi? Nabi kata buat baik mak bapak. Lepas tu apa lagi? Nabi jawab jihad. Dapat 3 jawapan. Abdullah bin Mas'ud sebut, dia kata lawis tazattuhu, kalau aku minta tambah lagi, lazadani. Nabi mesti jawab lagi. Hak nombor 4, nombor 5 ni. Tapi adab aku sebagai orang yang bertanya, tak boleh tanya banyak, 3 Sebab itu ayah-ayah kalau mari mengaji, ustaz tu mengajak sedap, dia mengajak tajuk fiqh hak kita minat ke apa ke. Ustaz tu buka soalan, ada seorang tanya depan ni. Lepas tu ada nombor 2 tanya. Lepas tu ustaz, kami baru nak tanya soalan saya, tiba-tiba hak nombor 3 tanya. Cukup. Kita ada soalan nombor 4, kalau boleh simpan. Adaban sebagai adab kita tu. Habis itu tak dapat jawapan lah kami ustaz. Selagi kalau ustaz tu nak keluar balik, dia duduk sembang ke, ada ruang tanya, tanya. Nampak? Kalau gagah tanya juga, orang lain kutuk. Orang lain akan kutuk ustaz. Tak boleh. Ayah bukan ada pengalamannya tu. Kawan ni tanya, ustaz jawab. Kawan ni nombor 2 tanya, ustaz jawab. Kawan ni tanya, ustaz jawab. Lepas tu ustaz tu kata, okey cukup kono. Dia kata, ustaz, satu lagi. Bila ada orang tanya soalan keempat, bukan kita duk maki dia lah. Dia ni pun pukul 9.30 dah tanya apa banyak-banyak. Tu kata adab. Boleh jalan no? Kemudian ayah-ayah yang ada di sini, yang terakhir sedikit lagi untuk maklumat. Kalau ustaz tu mengajak tak habis, ayah-ayah jangan bangun, jangan balik nah. Jangan bangun pergi ambil wudu, jangan bangun, duduk sampai habis majlis. Ustaz, dah tadi buang angin ustaz, tak apalah buang angin, tunggu sampai habis ustaz tu mengajak baru bangun. Itu adab. Dan kemudian bila ustaz tu dah habis sekalian, ayah-ayah datang, ni di antara adab yang jarang orang buat, salam. Datang salam lah sekalian. Paling kurang sebut terima kasih. Saya tak minta untuk saya malam ni sekalian nah, tapi ayah-ayah kalau tok guru datang mengajar, datang salam, ucap terima kasih atas ilmu. Itu adab. Ni dak saya habis-habis tu cungit balik. Bertam perdana tak ada. Tu saya berani kata. Boleh kalau silakan no? Sebab tu sedikit adab yang kita sebut tu mudah-mudahanlah dapat praktikkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sama-sama dapat amalkan. Dan yang terakhir, saya rasa tak terlewat guna sebab main sekali ini je ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Lama lagi oi. Okeylah, tak apalah. Mudah-mudahan amalan korban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.